Nah, barang siapa yang mati dalam keadaan lalai, maka dia akan dibangkitkan dengan perkara yang dilalaikannya itu. Man mata ala syai'in, maka barang siapa yang mati di atas suatu, yub'asu alaihi au kama qala, barang siapa yang mati di atas suatu benda, dia akan dibangkitkan di padang mahsyar atas benda tu. Orang yang dalam hidupnya banyak membaca Quran, dia akan bangkit dengan Quran dia. Orang yang banyak masa hidupnya dengan tasbih, menyebut subhanallah, alhamdulillah, maka itulah yang dibangkitkan bersamanya di padang mahsyar. Orang yang banyak duduk maknanya berselawat, dibangkit dalam keadaan berselawat. Barang siapa yang banyak maknanya berjuang sampai berdarah-darah tubuhnya, mati di jalan Allah, dia akan bangkit dalam keadaan darah keluar, berbau seperti kasturi di hadapan Allah di padang mahsyar. Begitu juga orang yang mati dalam keadaan cari harta, dengan harta itulah dia akan dibangkitkan di hari kiamat. Orang yang lalai daripada masjid dan surau dengan televisionnya, sayang ke cerita televisyen, tak mari semayang, tak mari dengar kuliah, maka dia akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan televisionnya. Kalau televisyen tidak melalaikan dia, maka alhamdulillah, tidak mengapa. Tapi kalau televisyen itulah dia lalai daripada seruan kepada rumah Allah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dak mari juga, garanti dia akan dibangkitkan dengan alat tersebut. Bayangkanlah, apa jua yang melalaikan kita, benda itu akan digantung pada tekak kita pada hari kiamat. Kita terailah balik malam ni, kita ambil tali rupiah, kita ikat di televisyen kita, sangkut kat tekak kita, akak jalan. Kalau 15 inci punya garanti menyembang. Tapi kalau 29 inci memang menerak terus macam bewok riang. Tak boleh nak bangun terus. Kerana apa? Kerana benda tu melalaikan kita. Orang lalai dengan bola, bola itu akan bangkit bersama je. Dengan tiang gol, dengan kasut bola. Orang yang lalai dengan badminton tu akan digantung pada tekaknya. Dengan net, dengan kursi Empire, habis sakut tekak dia. Maka kita bayangkanlah, kita nak dibangkitkan bersama apa? Kalau kita banyak bersama ulama, kita akan bersama ulama di padang mahsyar. Kalau kita bersama juhala, kita bersama juhala di padang mahsyar. Ingat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita dengan dua benda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih au kama qala. Aku tinggalkan kepada kamu, yang ini aku wafat, aku tidak kekal sebagaimana Tuhan, aku akan wafat. Bila aku wafat, dua benda aku tinggal kepada kamu, iaitulah Al-Quran dan hadis. Dua benda ni kamu tidak akan sesat, orang yang berpegang dengan dua ni. Pegang dengan Quran, bukan pegang dengan tangan ni. Pegang dengan hadis, bukan ambil kitab hadis pegang gitu. Pegang dengan dua kitab ini, maksudnya kita amalkan tuntutan kedua kitab tersebut. Allah kata haram, kita tinggal. Allah kata wajib, kita tak berani tinggal. Nabi kata kena buat, kita tak boleh takwil. Nabi kata haram, kita jauhkan. Umpamanya dalam bab hiburan, Islam ni tak haram hiburan. Hiburan ni dibenarkan dalam Islam. Untuk menghilangkan jemu kita. Kalau kita lelah beribadat, duduk qiyamul-lail sokmo, banyak sangat baca Quran, jadi jemu. Kita perlukan hiburan. Sedikit hiburan yang menghilangkan rungsing ataupun jemu dibenarkan dalam Islam. Tapi sampai maknanya seorang ayah berdoa supaya anaknya menang Akademi Fantasia, itu beratlah. Lebih teruk daripada orang yang layak masuk ke hospital Tampoi. Dalam surat khabar hari ini, suami mendoakan kejayaan isterinya dalam Akademi Fantasia yang ke-6. Wal'ayazabillah. Sepatutnya seorang suami memberi tunjuk ajar kepada isterinya apa perkara yang haram, apa perkara yang wajib. Seorang suami, dia akan ditanya di akhirat nanti, adakah kau telah ajar isterimu tata cara menutup aurat? Adakah kau telah ajar isterimu hukum haid, hukum nifas, hukum istihadah, sembahyang dan sebagainya? Tetapi kalau seorang suami mendoakan kejayaan isterinya dalam tarian, dalam nyanyian yang terang-terang dilaknat di dalam Islam, maka itu suamilah yang layak bergelar fasik. Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, man jalasa 'alal qainat wa yasma'u sautaha subba fi uzunahi al-anu yaumal qiyamah
au kama qala. Barang siapa duduk di hadapan penyanyi perempuan kemudian mendengar lagu yang didendangkan, maka di hari kiamat nanti dua lubang telinganya akan dituangkan dengan timah yang mendidih daripada api neraka, wal ayazabillah. Tetapi umat akhir zaman ini tidak takut kepada janji-janji Rasulullah, sebab kerana tidak ada iman di dalam hati mereka. Sebab tu iman sangat penting. Bila iman ada di dalam hati, maka datanglah sifat takwa. Tidak ada iman dalam hati, memang tak ada takwa lah. Sebutlah neraka ke, azab ke, lagu mana mereka tidak takut, kerana keimanan tidak ada dalam hati. Kita tinggalkan perkara-perkara tersebut kerana kita percaya dan yakin adanya hari pembalasan. Di sana, di luar sana, adik-beradik kita, mak menakang kita, anak saudara kita, bahkan anak kita pun kadang-kadang tidak yakin dengan janji Allah. Masih ramai yang tidak meninggal, yang meninggalkan solat. Suatu keparduan yang paling besar dalam Islam. Orang yang tidak mengerjakan solat ini tidak layak bernama Islam. Orang yang meninggalkan solat ini, kalau suami meninggalkan solat, isteri boleh minta fasakh. Kerana haram dia membenarkan mani daripada suami yang tidak solat singgah di dalam rahimnya. Orang yang ada anak dara perempuan, haram dia kahwinkan dengan anak teruna yang tidak semayang, kerana hukumnya sama dengan dosa memutus silaturrahim. Anak perempuan kita adalah amanah Allah, maka haram kita kahwinkan dengan menantu kita yang tidak solat. Kerana orang yang tidak solat musuh Allah, musuh para rasul, musuh para nabi, musuh malaikat, musuh orang yang beriman.